Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari tim LEPA akan membentangkan secara ringkas tentang cabaran kelestarian etika dan peradaban di Malaysia. Etika dan peradaban merupakan asas penting dalam pembentukan masyarakat yang harmoni dan berintegriti, khususnya dalam konteks Malaysia sebagai sebuah negara maju. Nilai-nilai etika berperanan membimbing tingkah laku individu, manakala peradaban mencerminkan tahap kemajuan sosial dan kemanusiaan sesebuah masyarakat. Namun, dalam era globalisasi dan kemodernan, kelestarian etika dan peradaban berdepan dengan pelbagai cabaran. Antaranya ialah pengaruh media sosial yang menyumbang kepada penyebaran berita palsu, ujaran kebencian dan kemerosotan adab dalam komunikasi. Selain itu, isu sosial seperti rasuah, penyalahgunaan kuasa dan krisis integriti turut menjejaskan kepercayaan masyarakat serta mengancam perpaduan nasional. Kesimpulannya, pemeliharaan etika dan peradaban perlu diberi perhatian serius oleh semua pihak bagi memastikan keharmonian, kesejahteraan dan kemajuan negara terus terpelihara. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera semua. Nama saya ialah Chia Wen. Hari ini, saya akan membentangkan tentang jurang pendidikan sebagai cabaran terhadap kelestarian etika dan peradaban di Malaysia. Jurang pendidikan merujuk kepada ketidaksamaan dari segi akses pendidikan, peluang pembelajaran dan kualiti pendidikan dalam kalangan masyarakat yang berbeza, seperti perbezaan kawasan kediaman, tahap ekonomi, dan kemudahan infrastruktur. Keadaan ini bukan sahaja menjejaskan pembangunan sumber manusia, malah menghalang pembentukan masyarakat berilmu, berakhlak dan bertamadun. Salah satu punca utama ialah perbezaan antara bandar dan luar bandar. Sekolah bandar biasanya lengkap, manakala sekolah luar bandar menghadapi internet lemah, kekurangan bahan pembelajaran dan guru berpengalaman. Ini menyebabkan pelajar luar bandar ketinggalan dalam peluang pendidikan dan kemahiran teknologi, serta kurang pendedahan kepada aktiviti kurikulum. Selain itu, latar belakang ekonomi keluarga juga penting. Pelajar dari keluarga berpendapatan rendah suka mendapatkan peranti digital dan internet stabil, yang menjejaskan prestasi dan keyakinan diri mereka, malah meningkatkan tekanan mental. Jurang pendidikan juga memberi kesan kepada pembentukan nilai moral. Pendidikan bukan sekadar ilmu tetapi membentuk siasat, tanggungjawab sosial dan nilai murni. Kekurangan pendidikan berkualiti boleh melemahkan perpaduan dan integrasi nasional. Kesimpulannya, jurang pendidikan adalah cabaran besar negara. Oleh itu, akses pendidikan adil, latihan guru berkualiti dan sokongan kepada pelajar kurang berkemampuan perlu diberi keutamaan agar masyarakat beretika dan bertamadun dapat dibentuk. Sekian, terima kasih. Takbir urus yang lemah juga merupakan salah satu cabaran terbesar dalam memastikan kelestarian etika dan peradaban. Punca takbir urus yang lemah ialah disebabkan oleh penguatkuasaan undang-undang yang lemah. Walaupun negara kita mempunyai sistem perundangan yang baik, tetapi masalah sebegini kerap muncul dan mencetuskan rasa tidak kepercayaan masyarakat terhadap institusi kerajaan. Selain itu, pengaruh politik juga merupakan salah satu punca takbir urus yang lemah. Ini kerana sistem kerajaan bersifat tidak bebas, yang mana keputusan dibuat tidak berdasarkan kerajaan dan integriti, namun dipengaruhi oleh kepentingan pihak politik semata-mata. Manakala, kesan takbir urus yang lemah ialah berlakunya birokrasi dan ketidakcekapan dalam penyampaian perkhidmatan awam. Hal ini terjadi kerana ketidakpatuhan terhadap prosedur pentadbiran dan pengawasan tidak dijalankan dengan betul, yang hanya memihak kepada sebelah pihak sahaja serta memerlukan masa yang lama untuk diselesaikan. Takbir urus yang lemah juga menyebabkan ketirisan sumber ekonomi negara kerana peruntukan yang diberikan tidak digunakan untuk tujuan asal dan berlakunya pembaziran dalam projek kerajaan. Dana yang sepatutnya
digunakan untuk meningkatkan kualiti masyarakat, tidak sampai kepada golongan yang memerlukan. Kesimpulannya, tadbir urus yang lemah merupakan cabaran terbesar dalam kelestarian etika dan peradaban. Jika pembaikan yang tidak sistematik tidak dilakukan, kelestarian etika dan peradaban di Malaysia akan terjejas dengan budaya yang tidak bermoral dan rakyat tidak percaya kepada institusi yang memimpin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fakul Syakirin bin Aizul Azrin, nombor matrik BQ25110-146 dari Fakulti Pengajian Islam. Saya akan membentangkan cabaran kelestarian etika dan peradaban, khususnya berkaitan dengan rasuah dan ekonomi gelap. Etika dan peradaban sangat penting dalam membentuk masyarakat yang sejahtera dan negara yang maju. Namun begitu, masalah rasuah dan ekonomi gelap menjadi penghalang utama kepada usaha ini. Rasuah berlaku apabila kuasa disalahgunakan untuk kepentingan peribadi, manakala ekonomi gelap melibatkan aktiviti yang tidak sah seperti penyeludupan, perjudian, haram dan pengekan cukai. Rasuah memberi kesan besar kepada masyarakat kerana ia menyebabkan sumber negara tidak diagihkan dengan adil, seperti rakyat mula hilang kepercayaan terhadap kerajaan dan sistem pentadbiran yang akan dipandang lemah. Keadaan ini juga memberi kesan kepada nilai moral, terutamanya kepada generasi muda yang mungkin menganggap perbuatan tidak jujur sebagai perkara yang biasa. Selain itu, ekonomi gelap turut menjejaskan ekonomi dan keselamatan negara, dan kerajaan akan kehilangan hasil cukai, kadar jenayah meningkat dan pembangunan dalam bidang pendidikan serta kesihatan akan terjejas. Lama-kelamaan, masyarakat mula menerima budaya jenayah dan nilai kemanusiaan semakin terhakis. Kesimpulannya, rasuah dan ekonomi gelap perlu dibenteras secara serius oleh semua pihak. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan cara ketiga dalam mengatasi cabaran kelestarian penghayatan etika dan peradaban. Cara ketiga ialah melalui perpaduan. Hal ini kerana perpaduan memainkan peranan yang sangat penting dalam mengekalkan etika dan peradaban masyarakat. Di negara yang berbilang kaum seperti Malaysia, perpaduan membantu kita hidup aman, saling menghormati dan memahami perbezaan. Pendidikan juga menjadi asas utama dalam memupuk perpaduan. Hal ini kerana dari bangku sekolah lagi kita dapat belajar tentang nilai hormat menghormati, toleransi dan tanggungjawab sosial. Oleh itu, apabila generasi muda memahami kepentingan perpaduan, hubungan antara kaum dapat diperkukuhkan. Selain itu, interaksi sosial dan aktiviti komuniti juga dapat memberi peluang kepada masyarakat untuk bergaul dan saling mengenali budaya kaum lain. Media juga perlu digunakan secara beretika supaya tidak menimbulkan salah faham atau perpecahan kaum. Oleh itu, kerjasama semua pihak seperti keluarga, sekolah dan kerajaan serta masyarakat juga amatlah penting bagi memastikan perpaduan terus kukuh dan peradaban negara dapat terus dikekalkan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Airil Azimi bin Azmi, memegang kad matriks bernomor BP2516036. Saya dari Fakulti Psikologi dan Kerja Sosial. Hari ini saya akan menerangkan tentang cabaran kelestarian etika dan peradaban, yaitu kelemahan integriti pemimpin. Baiklah, kelemahan integriti pemimpin merupakan cabaran besar terhadap kelestarian etika dan peradaban dan masyarakat. Pemimpin sepatutnya menjadi contoh dalam menunjukkan nilai seperti kejujuran, amanah dan tanggung jawab. Namun apabila integriti diabaikan, kepercayaan rakyat terhadap pemimpin dan institusi semakin hilang. Amalan seperti rasuah dan salah guna kuasa bukan sahaja melemahkan sistem pentadbiran,
malah menormalkan tingkah laku tidak beretika dalam masyarakat. Keadaan ini menyebabkan nilai moral semakin terhakis, keadilan sukar ditegakkan, dan perpaduan masyarakat terancam. Generasi muda berisiko membesar tanpa pegangan etika yang kukuh akibat ketiadaan teladan pemimpin yang baik. Kesimpulannya, integriti pemimpin amat penting untuk memastikan etika dan peradaban terus terpelihara demi kesejahteraan masyarakat dan masa depan negara. Itu sahaja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarifah Siti Hajar binti Ruslan, PA 25 110 114. Hari ini saya akan menerangkan bagaimana cara mengatasi kelestarian etika dan peradaban. Antara caranya ialah memperkukuh pendidikan. Negara Malaysia ni dia dikenali sebagai masyarakat yang majmuk sebab mempunyai masyarakat seperti India, Cina, Melayu yang hidup dalam keadaan sentosa, aman, damai di sebuah kawasan. Tetapi pada masa yang sama terdapat juga cabaran yang perlu dihadapi oleh mereka sendiri. Contohnya sikap individualistik, sikap anti kepada bangsa lain. Lepas tu cabaran yang mereka sedang hadapi ialah kurang bersefahaman dan penyalaan gunaan media sosial serta sensitif kaum. Jadi mengatasinya ialah dari segi kelestarian etika dan peradaban dengan memperkuatkan lagi sistem pendidikan, kerana dari pendidikan ini kita boleh menangani cabaran tersebut. Pendidikan ni amat memainkan peran yang sangat penting, kerana dari pendidikan kita boleh membentuk sosial diri seseorang dengan murni, setiap individu tersebutlah sejak usia muda. Jadi pendidikan yang formal ataupun tidak formal seperti hormat menghormati, tanggungjawab, dapat disemai secara berterusan. Jadi di sini kita boleh fikirkan sekiranya pendidikan ni dia hanya menekankan pencapaian akademik, tetapi dia tidak menekankan peradaban dan etika, generasi akan datang akan kurangnya ilmu dari segi intelek, iaitu lemah dari segi moral, dan kurang ilmu mengenai peradaban dan etika. Jadi sistem pendidikan ini dia amat penting dan memainkan peranan yang utamalah untuk menekankan generasi muda kini tentang kecerdasan intelektual, emosi dan sosial. Dan dari segi pendidikan juga kita boleh ajar usia muda itu hinggalah di lanjut usia mereka, dan mereka boleh terapkan ilmu tersebut di masa akan datang. Antara langkah yang boleh diambil pertama sekali ialah memperkukuhkan kurikulum pendidikan, nilai dan sivik. Sebab hal ini, nilai etika dan peradaban tu dia tidak seharusnya mengajari teori semata-mata, tetapi perlu menerapkan perbincangan ke kes yang sebenar, aktiviti kumpulan dan hikmat masyarakat. Jadi generasi muda ni dia sedar dan dia akan mengetahui lagi nilai etika dan peradaban tu amat penting dalam kehidupan mereka, kerana dari kes-kes sebenar seperti subjek pendidikan Islam, pendidikan civic tu dia boleh memperkasakan lagi pendekatan kepada tanggungjawab setiap individu tersebut. Ialah peranan guru sebagai ejen pembentukan peradaban. Hal ini kerana
Guru ni dia bukan sahaja menyampaikan ilmu, tetapi dia ni menjadi teladan kepada semua pelajar yang ada di sekolah. Contohnya sikap dari tutur katanya, tingkah lakunya, dia ni memberikan pengaruh yang besar terhadap pembentukan nilai pelajar. Kerana di sekolah, guru ni bukan sahaja guru, tetapi dia adalah menggantikan dua orang tua yang berada di rumah dan ke sekolah. Jadi cikgu juga dia perlu memberikan kasih sayang yang sama agar tiada pelajar terasa tersaingilah dan memberikan perkataan yang bagus. Jadi hal tersebut dicontohi oleh pelajar-pelajar lain. Jadi di sini kita boleh lihat peranan guru itu amat penting untuk memberikan teladan yang baik dan peradaban yang baik agar dapat dicontohi oleh pelajar tersebut hinggalah ke usia selanjutnya. Mengatasi cabaran kelestarian peradaban di Malaysia, seterusnya kita boleh ambil ialah memperkasakan pendidikan yang melibatkan institusi pengajian tinggi sepertinya universiti, college. Kerana hari ini universiti seperti tersebut tu dia bukan saja berfungsi sebagai pusat pengembangan ilmu, tetapi menjadi wadah pembentukan pemimpin masa hadapan. Sebagai contoh, pendedahan kepada kursus etika falsafah, peradaban dan hubungan antara kaum tu dia perlu diperluas lagi agar pelajar tu mempunyai pemikiran yang krisis serta kesedaran sosial yang tinggi. Kerana di peringkat universiti ni berbagai bangsa agama yang kadang mempunyai rasa rasis dengan agama lain, dan pendedahan kepada kursus ini dia penting juga kerana kita boleh mengelakkan benda yang tidak diingini itu berlaku. Di samping itu, cara lain yang kita boleh ambil ialah pendidikan lestari digital dan etika cyber juga ni dia penting lah untuk memastikan kelestarian peradaban, dan peradaban itu dapat ditangani dengan era yang moden ini. Kerana media sosial ini yang sekarang menjadi media penyebaran maklumat palsu, ucapan kebencian dan provokasi perkauman, terutamanya di kalangan generasi muda yang boleh membuat kehormatan dan kebencian terhadap kaum-kaum tersebut. Jadi melalui pendidikan, guru-guru dan kegiatan di sekolah itu dia boleh mendatangkan lagi pelajar agar etika dan peradaban ketika penggunaan teknologi seperti media sosial itu memberikan maklumat yang bernas, menghormati pada orang lain, agar adab dalam komunikasi secara digital ni boleh menghindarkan perkara-perkara seperti rasis itu berlaku. Kesimpulannya, seperti buku pendidikan tu salah satu cara yang kita boleh ambil dan langkah yang strategik untuk mengatasi cabaran etika peradaban di Malaysia. Melalui pendidikan ni kita boleh melahirkan generasi yang bukan sahaja berilmu, tetapi mempunyai kualiti yang menarik perhatian kepada orang ramai. Jadi kelestarian peradaban di Malaysia ni dapat dipertahankan sekira pendidikan ni menjadikan asas utama pembinaan insan masyarakat yang harmoni, dan peranan semua pihak amat penting untuk menjayakan perkara tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi sebagai kesimpulan, kelestarian etika dan peradaban merupakan asas penting dalam membentuk masyarakat dan negara yang harmoni, khususnya di Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum dan budaya. Nilai-nilai seperti integriti, kejujuran dan hormat menghormati amat penting bagi mengekalkan perpaduan serta kestabilan negara.
Walau bagaimanapun, kelestarian etika dan peradaban berdepan dengan pelbagai cabaran, antaranya seperti rasuah dan ekonomi gelap, tadbir urus yang lemah, serta jurang pendidikan. Cabaran-cabaran ini bukan sahaja menjejaskan pembangunan negara, malah boleh menghakisi nilai moral masyarakat dan kepercayaan rakyat terhadap institusi. Oleh itu, usaha bersepadu perlu dilakukan oleh semua pihak dengan memperkukuh pendidikan berteraskan nilai, meningkatkan integriti kepimpinan serta memupuk perpaduan dalam masyarakat majmuk. Kesimpulannya, kelestarian etika dan peradaban merupakan tanggungjawab bersama demi memastikan masa depan negara yang aman, bermaruah dan berpendidikan tinggi. Sekian saja daripada kumpulan kami, iaitu Tim Lepak. Sekian, terima kasih.